أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Kita berada pada ayat 178 kenaan dengan hukum qisas. Dan kita dah lihat serba sedikit kenaan dengan ayat ini pada pertemuan yang lepas. Cuma kita mula daripada atas sebab dia punya cerita dia daripada ayat mula itulah, ya ayyuhallazina amanu. Baik, hukum qisas Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai segala mereka yang beriman. Kalau kita nak terjemah ikut bahasa Allah Ta'ala, maknanya kita kena terjemah hai segala mereka yang telah beriman. Sebab Allah Ta'ala guna fi'il madhi, fi'il past tense. Amanu ni fi'il madhi. Jadi dia terjemuh yang beriman. Kalau nak sedap lagi ikut lenggok ayat tadi, maka kita terjemuh yang telah beriman. Hai segala mereka yang telah beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah difardu atas kamu, telah difardu atas kamu itu akan qisas. Apa tu qisas? Berbalas-balasan pada segala bagai, baca bagai bukan bagi, pada segala bagai bunuh, sifat dan perbuatannya. Jadi ayat qisas ni Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Bila Allah Ta'ala mula dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, ibaratnya Allah Ta'ala memanggil. Sebab ni ayat nida, ayat panggil. Ya ni orang Arab guna sebagai harfu nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Lalu Allah Ta'ala yang memanggil ni, dia panggil siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman ni siapa pula? Orang yang beriman ni orang yang percaya, mengaku, utus dalam hati dia adanya Allah, adanya hari akhirat. Itu orang yang beriman. Lepas tu orang ni bila dia duduk dalam keadaan percaya pada Allah, percaya kepada yang ghaibat, yang ghaibiyat, yang ada dalam rukun iman tu, maka orang ni pastilah dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah.
So maknanya Allah Ta'ala sedang memanggil hamba-hambanya yang dia kasih. Bila dia panggil hamba dia yang dia kasih, maknanya ada sesuatu yang penting Allah Ta'ala nak bagi tahu pada orang yang dia kasih. Ibarat serupa kita dengan anak dan anak saudara kita. Gitu. Beza dia. Anak saudara, walaupun nama dia anak, tapi anak saudara. Tak serupa lah dengan anak kita. Cara kita bergaul, cara kita bercakap, beritahu sesuatu pada anak kita dengan anak saudara. Lain-lain lah. Cakna kita lebih pada siapa? Kalau katakanlah anak saudara duduk sekali dengan kita juga. Anak saudara lah. Tidak anak kita, anak adik kita, anak adik beradik kita. Banding dengan anak kita. Maknanya daripada darah daging kita. Begitulah ibaratnya nak mudah kita faham. Bila mana Allah Ta'ala panggil orang yang beriman ni, orang yang beriman ni orang yang Allah Ta'ala kasih, orang yang Allah Ta'ala sayang. Maknanya dia nak bagi tahu sesuatu yang menguntungkan. Yang boleh menguntungkan bukan setakat dunia kita, bahkan akhirat kita. Patah lagi saya sebut dah dalam kuliah yang lepas, ayat ni, ayat tentang qisas ni adalah ayat muhkamah. Ayat muhkamah ni maknanya ayat yang sampai hari ni tak dimansuhkan pun. Maknanya sedia terpakai. Bukan sebagaimana ayat yang depan nanti. Ayat yang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Bab wasiat. Lepas habis bab qisas ni, dia masuk bab wasiat. Ayat bab wasiat khilaf ulama. Ada ulama kata ayat tersebut muhkamah, masih berlaku, masih teramal ayat tersebut. Ada ulama mengatakan ayat tersebut mansukhah, ayat tu dah dimansuhkan. Tu khilaf. Adapun ayat ni, ayat qisas ni tak ada khilaf di kalangan ulama. Maknanya ayat ni sedia terpakai sampai ke tahun 2022. Bukan zaman Nabi saja beramal dengan qisas ni, dilaksanakan qisas ni. Bahkan sampai ke zaman kita hari ni. Berapa hari bulan hari ni? 5 hari bulan kah? Betul kah? 5 hari bulan 9 2022 1444 Hijrah masih terpakai ayat ni. Lepas tu tak ada nampak macam dibuat dilaksana. Tu kerja kita lah. Atas kita tu. Atas ulul amri, sebab perintah qisas ni tak berlaku atas individu. Kalau berlaku atas individu, kucak-kacih habis masyarakat. Berlaku kes bunuh je, pakak bunuh sendiri. Pakak balas sendiri berlaku. Kucak-kacih habis masyarakat. Sebab tu hukum di situ tu adalah ulul amri, adalah pemerintah. Bukan semua orang dia boleh menjatuhkan hukuman sendiri, tidak. Lepas tu, tak ada nampak yang dibuat dalam negara ataupun negara jiran kita tak ada buat. Tu atas pemerintah lah pula. Kerja kita, sempadan kita, kuasa kita sebagai orang awam, sebagai rakyat, apa yang boleh kita buat? Nabi sebut dah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu ni Allah Ta'ala bagi kuasa sebagai pemerintah. Wa kullukum, dan tiap-tiap kamu nanti mas'ulun, ditanya, isim maf'ul. Ditanya an ra'iyatih, tentang orang bawah dia. Rakyat ni maknanya orang bawah. Kita dengan rakyat kita, kalau kita orang atas sikit, dengan rakyat orang atas, cara orang atas. Orang atas, cara orang atas. Kita orang bawah, cara orang bawah. Kita orang bawah, ada rakyat berapa ramai. Dalam keluarga kita, ada bini seorang, ada anak 10 orang. Itu rakyat kita tu. Mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya nanti di akhirat. Apa mu buat dengan hamba aku 10 orang aku bagi padamu? Seorang bini 10 anak tu hamba aku belakang tu. Mu jangan buat ikut suka. Gitu. Sebab tu hamba nama je pada hukum
fiqh menamakan bila kita buat akad dengan perempuan ni, maka dia pun namakan sebagai isteri. Engkau sebagai suami, dia sebagai isteri. Hakikatnya dia hamba aku tu. Boleh kita sebagai suami nak buat ikut suka kita. Daripada molek-molek perempuan kita ambil pakai tudung, kahwin dengan kita kata, mu tak payah pakai tudung lah. Cantik tak pakai tudung. Boleh begitu? Tak boleh. Sebab dia bukan hak kita sepenuhnya. Dia hamba Allah Ta'ala. Begitu juga, mari daripada kita laki bini keluar 10 orang anak. Cabang tu keluar 10 pula. Hakikatnya 10 tu hamba Allah Ta'ala belaka. Tak boleh buat ikut suka kita. Biarlah, tak payah mengaji lah. Tak payah menuntut ilmu. Mata kita belaka tu mas'ulun an ra'iyati. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala tu. Mu buat apa dengan 10 orang hamba aku ni? Siapa hamba aku ni jahil belaka 10 orang tak erti agama, tak kenal Tuhan dia siapa, Tuhan punya dunia ni. Tuhan punya akhirat tak kenal, Tuhan punya dunia tempat dia duduk pun dia tak kenal. Dia duduk suap nasi, Tuhan punya nasi pun dia tak kenal. Dia duduk nyawa, dia duduk hirup apa udara oksigen, duduk hembus karbon dioksida. Dia tak kenal Tuhan punya oksigen dan karbon dioksida. Punca daripada mung tak atas dia mengaji. Aku tanya nanti di akhirat. Hamba aku. Itu kata Allah Ta'ala. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis Nabi sebut itu. Kita orang bawah. Orang atas, rakyat dia lebih besar, lebih luas lagi. Maka akan ditanya, berlaku kes bunuh sekian-sekian di hujung negeri itu. Berlaku di Johor, berlaku di Kelantan, berlaku di Perak, berlaku di Kedah. Mana mengguna hukum aku kisos? Akan ditanya. Masing-masing atas tanggungjawab masing-masing. Bukan cerita PRU 15 ni. Cerita ayat Quran ni muhkamah. Siapakah hari ni Allah Ta'ala tuntut buat? Nah, saya sebut dah. Tuju pada siapa? Orang beriman. Orang ada iman mesti ada dalam hati dia azam nak buat hukum ni. Paling tidak kena ada azam. Nah, sebab benda Allah Ta'ala perintah wajib ni. Benda wajib. Bila benda wajib, maka kena ada azam pada kita orang awam, cara kita orang awam, pada orang yang naik diberi kuasa oleh Allah Ta'ala, tak boleh nak laksana lagi. Kena ada azam dalam diri nak laksana satu mangsa nanti. Baru lepas dalam diri kita. Kalau tidak, tak lepas nak jawab di depan Allah Ta'ala. Kenapa mu tak cuba cari jalan? Aku cari dah jalan, ya Allah. Ikhtiar tu ini dan sebagainya dah. Tak terbuat juga disekat oleh orang ni. Orang non-Muslim banyak, ya Allah. Dalam apa? Dalam parlimen di Malaysia ni contohnya. Pakak dia, pok-pok dia, pakak belakang tak nak sokong. Tak boleh laksana lah sebab kita pakai demokrasi contoh. Saya bukan reti pun, cuma sebut contoh. Maka tak boleh nak buat macam mana? Kita ada yang pentingnya Allah Ta'ala tengok ada usaha. Wa qul i'malu, beramal, buat usaha. Buat usaha, buat amal. Fasayarallahu amalakum. Tuhan tengok apa yang kamu buat tu. Amal, kerja, buat usaha yang kamu buat tu. Baik. Jadi ayat ni adalah ayat muhkamah. Ayat yang masih diperintah oleh Allah Ta'ala sehingga ke hari ni supaya kita laksanakan. Apa yang Allah Ta'ala perintah? Di fardu atas kamu. Atas kamu tu siapa? Ulatul umur, pemerintah. Di fardu, yakni diwajib. Atas kamu, atas pemerintah. Atau boleh juga atas kamu tu atas pembunuh. Maknanya pembunuh, bila dia bunuh, dia kena pergi serah diri. Itulah ghalibnya. Sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah, Ma'iz bin Malik. Zaman hari ni boleh jadi payah lah nak cari orang mengaku dia buat salah. Di zaman Nabi dulu, sebab Nabi bina akidah dalam diri mereka, bila mereka buat salah, pergi mengadu sendiri. Ma'iz bin Malik masyhur. Kisah Ma'iz bin Malik ni berzina. Datang dia bertemu dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, tahirni. Wahai Rasulullah, bersihkan daku. Rasulullah faham dah bila guna perkataan tahirni ni. Lalu Nabi kata, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Baliklah.
Balik istighfar pada Allah Ta'ala, balik bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab zina ni orang buat secara sembunyi-sembunyi. So tak payah isytihar pada orang lah. Kita insaf, kita nak taubat, kita taubat lah. Sebab dia tak melibatkan siapa-siapa. Kita dengan perempuan tu. Tambah-tambah kalau perempuan tu perempuan pelacur pula. Kalau anak orang, ada masalah pula dengan wali dia. Sebab dosa tu melibatkan dengan anak Adam. Dan anak Adam tu pula bukan anak Adam yang memang bekerja sebagai pelacur. Maka anak perempuan ada pak dia. Maka ulama fiqh sebut taubat dalam kes tersebut kena minta maaf dengan anak Adam. Katakanlah terlibat dengan bukan perempuan yang tidak melacur. Perempuan yang pelacur, memang kerja dia pelacur. Berzina dengan pelacur. Maka tak ada orang tahu, orang tak buat secara terang-terangan, duduk dalam bilik, dalam hotel, tempat gelap, dalam kereta dan sebagainya. Tak ada siapa-siapa tahu. So bila kita dah mari rasa nak bertaubat, nak kembali pada Allah, insaf dan sebagainya, taubatlah pada Allah Ta'ala. Sesal kita dengan Allah Ta'ala. Tapi Ma'iz bin Malik ni dia berasa tak puas hati, berasa tak lepas kalau dia sendiri dengan Allah Ta'ala. Dia pergi bertemu dengan Nabi, dia beritahu, ya Rasulullah, tahhirni. Nabi kata, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Balik istighfar pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala. Dia pun pergi tak jauh, dia pun patah balik. Beritahu, ya Rasulullah, tahhirni. Begitulah 3 kali. 3 kali dia datang bertemu dengan Rasulullah, dia sebut itu. Nabi pun tanya, mu nak suruh aku bersihkan kamu ni, sucikan kamu ni daripada apa? Maka dia kata, minaz zina, dia kata, daripada zina. Nabi tak jatuh hukum lagi. Hakim dia memang kerja dia gitu. Bukan dengar sekali je jatuh hukum lalu dah. Hakim ni dia kena Dia kena goget dulu. Tanya dulu orang ni begini. Ni 3 kali dah mari ni. Sebab tu kali pertama boleh jadi mu tak berzina sebenarnya. Boleh jadi mu baru beriba. Beriba pun orang panggil berzina dah. Tengok pun kita panggil zina dah. Zina mata. Baru akak kaki letak atas pohon dia. Boleh jadi. Itu baru zina kaki. Baru zina tangan. Baru zina bibir. Belum zina sebenar lagi. Sebab tu Nabi suruh baliklah. Taubat pada Allah Ta'ala. Balik taubat pada Allah Ta'ala. 3 kali begitu. Mari kali ke-4 lah Nabi tanyalah. Kenapa mu nak suruh aku sucikan daripada apa? Daripada zina, dia kata. Bila disebut daripada zina, maka Nabi tanya lagi. Abihi junun. Nabi tanya sahabat-sahabat yang lain, dia ni ada gila ke? Tengok Nabi tak nak kalau boleh jatuhkan hukum. Tak nak jatuhkan hukum yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Quran bagi orang yang berzina. Nabi tanya sahabat, abihi junun, orang ni ada gila ke? Lalu sahabat kata dia tak ada gila. Zaman hari ni macam-macam orang ada gila, ada stres dan sebagainya, sampai gila dan sebagainya. Lalu Nabi tanya lagi, adakah dia minum arak? Lalu ada sahabat yang panggil Ma'iz bin Malik ni, suruh Ma'iz bin Malik ni hembus udara. Maknanya hembus mulut dia. Nak bau arak ke tak? Bila buat gitu tak bau arak. Maknanya dia tak gila dan dia tidak minum arak. Maknanya dia tak mabuk. Saat dia datang mengadu tu dia tak mabuk dan dia tak gila. Maknanya dia betul-betul nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan dia tak puas hati kalau dia bertaubat sendirian di rumah dia dengan Allah Ta'ala. Dia nak Nabi yang membersihkan dia, mengesahkan bahawa dia ni hamba Allah yang betul-betul insaf nak bertaubat. Bila dah begitu, Nabi selepas 2-3 hari baru Nabi jatuh hukuman rejam. Sahabat pada masa tu pecah 2. Ada sahabat yang mengatakan habislah Ma'iz. Habislah sebab dia dah berzina, habislah amal ibadat dia, habis jatuh masuk dalam neraka lah, berdosa besar gitu. Satu golongan lagi bagusnya Ma'iz ni, dia mari bertemu dengan Rasulullah ya dan biyadin, minta tangan ibaratnya tangan dia pegang tangan Nabi, tolonglah ya Rasulullah, mohon ampun bagi aku pada Allah Ta'ala, aku memang nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata, Ma'iz ni Nabi kata, taubatan, dia seorang yang telah bertaubat
Lau wasi'athu ummati, kalaulah taubat dia ni diagihkan kepada seluruh umat aku, la wasi'athu, Nabi kata nescaya mencukupi. Tengok taubat dia makbul di sisi Allah Ta'ala. Cuma nak cari orang mengaku zaman kita hari ni payahlah nak cari orang supaya Maiz ni. Cuma Maiz ni bila dah Nabi jatuh hukuman rejam, tak kena rejam lah. Rejam sampai matilah dia. Cuma nak beritahunya walaupun dalam keadaan tengok hukuman tu berat di dunia, lepas habis licin, selesai. Di akhirat pun selesai. Maknanya dia di kalangan ahlul qabul, orang yang diterima oleh Allah Ta'ala dah. Tapi kalau tak laksana hukum Allah Ta'ala, tak selesai di dunia, maka di akhirat kena selesai pula. Depan nanti dicerita ayat dia. Baik. Jadi Allah Ta'ala perintahkan difardukan atas kamu, yakni ulatul umur, orang yang ada kuasa pemerintahan. Atau saya sebut tadi boleh juga qatil, orang yang membunuh tu. Mari mengadu kepada hakim untuk dijatuhkan hukuman. Difardukan apa? Akan qisas. Qisas ni apa? Berbalas-balasan pada segala bagai bunuh. Segala bagai bunuh ni sifat dan perbuatannya. Sifat bunuh dan juga perbuatan bunuh. Baik, dia bagi contoh. Allah Ta'ala sebut al-hurru bil-hurri. Itu contoh sifat. Dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka. Dengan sebab bunuh tu bunuh dengan tidak sebenar lah. Kalau bunuh dengan sebenar tak ada masalah. Ni bunuh dengan tidak sebenar, maknanya bunuh jenayah. Dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka. Orang yang merdeka bunuh orang merdeka. Maka orang yang membunuh orang merdeka ni dia dijatuhkan hukuman qisas, bunuh balas. Dia hurai. Tiada, yakni tiada qisas dengan sebab bunuh hamba. Kalau orang merdeka bunuh hamba, maka orang yang merdeka tadi tak dihukum bunuh balas, tak dihukum qisas, sebab berbeza kedudukan. Orang merdeka ni lebih tinggi kedudukan dia berbanding dengan hamba. Lepas tu lepas ke? Tak lepas. Berdosa tetap berdosa. Cuma hukuman qisas tak berlaku atas orang merdeka tu kalau dia bunuh hamba. Habis tu berlaku apa? Berlaku hukuman lain, bukan bunuh balas. Berlaku hukuman lain, iaitu diat. Kena bayar denda. Ada denda. Baik. Wal abdu bil abdi. Tadi hur dengan hur, yakni abdu bil abdi, dan dibunuh. Dia tulis situ bunuh je. Dan dibunuh hamba dengan sebab bunuh hamba. Kalau hamba bunuh hamba, maka berjalanlah hukuman qisas. Kemudian wal untha bil untha, dan perempuan dengan perempuan, yakni dan dibunuh perempuan dengan perempuan, yakni dengan sebab bunuh perempuan. Dia mesti sama. Perempuan bunuh perempuan, maka perempuan tu dijatuhkan hukuman qisas. Baik. Dan telah menyata oleh sunnah, yakni hadis, bahawa lelaki dibunuh akan lelaki tu dengan bunuh, yakni dengan sebab bunuh perempuan. Tadi perempuan dengan perempuan, laki bunuh perempuan dia tak sebut. Laki bunuh perempuan tak ada sebut dalam ni. Dalam apa? Dalam ayat ni. Maka dia kata ada di dalam hadis Nabi. Lelaki dibunuh akan dia dengan bunuh, yakni dengan sebab bunuh perempuan. Kalau seorang lelaki bunuh perempuan, maka lelaki itu dikenakan hukuman bunuh balas. Dan diiktibar bersama-sama pada agama, maka menyata oleh sunnah bahawa lelaki dibunuh dengan bunuh perempuan
Mana tadi? Dan diiktibar bersama-sama pada agama. Maka tiada dibunuh Muslim jika hamba sekalipun dengan bunuh kafir, dan jika merdeka sekalipun. Gitu, kena faham. Cuma pendetailan dia kena tengok dalam fiqh lah. Sini dalam ayat ni dia mari 2-3 ayat je cerita tentang kisah. Nak tengok luah perbahasan dia kena buka kitab fiqh, dalam fiqh bahas. Baik. Dan diiktibar bersama-sama. Yakni telah menyata di dalam sunnah juga. Bahawa diiktibar, yakni dikira bersama-sama tu pada agama. Yakni mesti sama agama. Yakni kalau yang bunuh tu agama Islam, yang dibunuh tu adalah kafir, maka Muslim tadi tak dikenakan qisas. Tak dikenakan kisah. Bila sebut tak dikenakan kisah tu faham lalulah, bukan maknanya lepas, tidak, berdosa situ lah. Apatah lagi berdosa dengan anak Adam pula, tak selesai di dunia, kena selesai di akhirat. Pas bila selesai di akhirat, gaya dia, kita kena bagi kebajikan kita pada orang tu. Pas kita jenis orang tak ada kebajikan, tak banyak kebajikan kita buat di dunia ni, ibadat malah-malah aja kita ada atas dunia ni. Nak bagi kebajikan macam mana pada orang di akhirat? Lepas tu bila tak ada kebajikan, nak jawab dia, kita kena ambil kejahatan orang tu, tanggung atas kita. Tu benda sakit belaka tu. Kita tak buat dosa, tiba-tiba kita kena ambil dosa orang. Kita tak buat dosa yang dia buat tu, tapi disebabkan oleh kita tak ada kebajikan nak bayar pada dia di akhirat, maka kita kena ambil kesalahan dia buh atas kita. Tu sangat-sangat merugikan, muflis lah kita kalau gitu di akhirat. Jadi nak selesai ni di dunia lagi. Jadi bagi orang yang agama sama, Muslim sama-sama Muslim, baru berlaku qisas. Tapi kalau Muslim bunuh kafir, maka Muslim tu tak dikenakan kisah, tak dikenakan bunuh balas, tapi dikenakan diat, disebut bawah nanti. Bersama-sama pada agama, dihurai, maka tiada dibunuh Muslim jika hamba sekalipun. Maknanya hamba, tapi dia Muslim, dia bunuh siapa? Kafir, tak kena hamba tu, tak kena kisah. Walau jika hamba sekalipun dengan bunuh, yakni dengan sebab bunuh kafir. Dan jika merdeka sekalipun, yakni jika kafir itu merdeka sekalipun, yang bunuh tu Muslim hamba. Dia bunuh siapa? Dia bunuh orang kafir merdeka. Hamba Muslim tu tak kena kisah juga. Dia kena denda dia kena diat. Baik. Tu manusia ni ada lebih dengan sebab agama. Kita ni beringat, kita ni ada lebih di sisi Allah Ta'ala, ada nilai di sisi Allah Ta'ala, mulia di sisi Allah Ta'ala ni sebab ada agama, sebab ada iman. Sebab ada iman ni nilai kita besar, nilai kita tinggi, tak boleh main bunuh-bunuh gini ya. Allah Ta'ala tak lepas mudah-mudah, tak selesai di dunia, selesai di akhirat. Dunia tak ada qisas, bicara di akhirat nanti. Sebab apa? Membunuh orang yang beriman. Yang membunuh pun orang yang beriman, yang dibunuh pun orang yang beriman. Dua-dua tu ada tempat di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau orang kafir, orang ni tak ada nilai. Sebab tu orang yang beriman, yang ada iman, yang Muslim bunuh orang kafir, orang Muslim tu tak kena qisas. Maknanya masih ada peluang untuk hidup lah. Tapi dia kena bayar denda, kena bayar diat. Baik. Tapi kalau yang bunuh tu ada iman juga, maka hukum qisas datang lah. Sebab Allah Ta'ala ambil kedudukan orang yang beriman ni tinggi, besar nilai dia. Tiba-tiba kita sendiri merendah-rendahkan kedudukan kita sebagai orang yang ada iman ni. Pi berzina contohnya, dah ada bini dah, lepas tu berzina pula. Muslim, mukmin, ada iman dalam hati, dah kahwin, dah pergi berzina pula. Tu kita sendiri cari nahas, dia panggil, cari jalan merendahkan diri kita sendiri. Pada masa tu agama mari perintah supaya hukuman rejam pada orang ni. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada nilai ya. Dia dah merendahkan diri dia sendiri. Baik. Mana tadi?
Jika merdeka sekalipun, maka tak dikenakan. Orang kafir yang dibunuh tu dibunuh tu oleh hamba yang merdeka sekalipun. Oleh orang kafir tu yang merdeka sekalipun, maka tak dikenakan qisas. Baik. Dia serupa juga dengan masalah furu' bunuh usul ataupun usul bunuh furu'. Sama juga tak kena qisas. Anak bunuh mak ayah ataupun mak ayah bunuh anak. Contoh macam-macam kes berlaku dalam masyarakat kita. Anak tamak kepada harta mak ayah sebab mak ayah orang kaya, lambat mati orang tua ni dibunuh. Bunuh, maka tak dikenakan qisas sebab usul bunuh furu' bunuh usul. Begitu juga kalau usul bunuh furu', anak orang kaya yang ayah ni hidup susah, maka lambat anak ni kedekut pula, tak bagi harta, tak bagi duit, dia bunuh anak dia. Sebab nak pada harta. Maka ayah yang bunuh furu' usul yang bunuh furu' tu tak dikenakan hukum qisas juga. Tapi kena diat lah, kena denda. Baik. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un, maka kata Allah, maka barang siapa yang membunuh, yang dimaaf baginya, bagi yang membunuh tu, daripada saudaranya, yakni saudaranya yang kena bunuh, akan suatu dengan ditinggal qisas, dengan ditinggal qisas daripada yang membunuh tu, dan gugur qisas dengan maaf setengah atau daripada setengah warisnya. Baik, ada dua benda. Maka barang siapa yang membunuh, yang dimaaf baginya daripada saudaranya, akan suatu dengan ditinggal qisas daripadanya. Satu. Maka Allah Ta'ala sebut faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un. Sesiapa yang membunuh, lalu asal hukumnya dijatuh hukuman balas, bunuh balas. Tiba-tiba keluarga yang dibunuh tadi maafkan dia. Gitu, maafkan. Lepas tu maaf ni pula disebut dengan maaf setengah atau daripada setengah warisnya. Katakanlah si mati ni yang dibunuh tadi ada 5 orang lah. Ada mak, ada ayah, ada adik-beradik, 3 orang katakanlah. Maka daripada 5 orang tadi, 5 katakanlah maafkan. Maafkan si pembunuh. Ada orang yang boleh maafkan. Walaupun kes bunuh ni dia tak serupa dengan orang mati ketika sakit. Kalau mati sakit, tak ada lah pelik sangat. Sebab apa? Sebab memang dia duduk sakit dah, lepas tu mati. Ni bunuh ni maknanya orang tu duduk segar-segar, molek-molek, segar-segar, tiba-tiba mati kena bunuh. Maka susahlah sikit keluarga nak terima. Tapi ada juga orang yang jenis hati dia boleh memaafkan. Dia boleh maafkan, tak apalah. Nak macam mana, kalau dia tak mati dibunuh pun dia tetap akan mati juga, sebab semua tu ketentuan Allah Ta'ala berlaku dah. Semua tu dah termaktub dalam qada Allah Ta'ala dah. Dia beriman dengan qada ketentuan Tuhan dah. Kalau dia tak mati dibunuh pun dia akan mati juga. Dah takdir Allah Ta'ala dia mati pada hari sekian, pada waktu sekian, di tangan si fulan bin si fulan. Lepas tu mati pula dalam keadaan tragis dibunuh gitu. Macam mana kita redha dah, kita terima dah, kita maaf lah. Selamat nyawa si pembunuh tu. Tapi selamat tu maknanya dia pindah kepada satu lagi hukuman, iaitu hukuman diat. Hukuman denda. Tu kalau keluarga dia pindah kepada dia, boleh juga. Kalau keluarga dia kata tak apalah, tak payah bunuh balas dan tak payah dia, tak apa, beres gitu, selesai gitu. Kalau ada orang yang sebaik tu lah, ada ke orang sebaik tu? Boleh jadi ada dalam masyarakat kita ataupun dalam sejarah kita ni, orang yang sebaik tu dibunuh anak dia ataupun ahli keluarga dia, dia maafkan.
Kemudian nak dibayar diat ke tidak, tak payahlah. Dia kata diat nak buat apa, dia kata si mati pun meninggal dah, dia pun tak ada anak bini. Bila tak ada anak bini, dia tak ada tanggungjawab. Kalau dia ada anak bini boleh jadi perlu kepada diat, denda dan sebagainya. Dia pun tak ada anak bini, tak apalah, biarlah, tak payahlah. Tak perlu bayar diat dan tak dibunuh balas. Gitu. Perjalanan dia. Baik. Jadi kalaulah waris ni dia memaafkan. Ada 5 orang saya sebut tadi, 5 setuju memaafkan. Maka tak perlu dijalankan hukuman qisas. Atau daripada 5, 2 orang memaafkan, 3 orang lagi tak setuju dimaafkan. Nak suruh buat qisas juga pun tak boleh dah nak lakukan qisas. Dia nak sepakat semua waris bersetuju bahawa si pembunuh tu mesti dilakukan qisas pada dia. Barulah dilaksanakan qisas pada si pembunuh. Kalau tak sepakat je, tak boleh dah laksana qisas. Tengok hukum Allah Ta'ala. Walaupun dalam tegas tu nampak tegas, tapi masih ada rahmah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut walakum fil qisasi hayatun. Dalam pelaksanaan qisas tu ada hidup. Dan dalam ayat akhir itu Allah Ta'ala sebut dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Ada rahmat lagi walaupun nampak kerah dalam hukuman ni. Baik. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang membunuh, yang dimaaf baginya, bagi yang membunuh tu, daripada saudaranya, saudara yang kena bunuh tu, akan suatu dengan ditinggal. Dengan ditinggal tu bayan kepada maaf tu, bayan kepada maaf dengan ditinggal qisas, maknanya tak payah laksanakan qisas daripadanya, daripada yang membunuh tu, dan gugur qisas dengan maaf setengah atau daripada setengah warisnya. Baki lagi saya sebut tadi, berlakulah denda ataupun diat. Diat ni pun banyak, 100 ekor unta. Pas sekor unta harga dia katakanlah 4,000. Tuan-tuan kalilah dengan 100. 4,000 kali dengan 100, 400,000 kau. Lebih kurang gitu, 400,000 ni harga sebutir banglo lah. Dia pun 400,000. Kalau kita letak harga unta tu 4,000, tapi rasanya lebih lagi tu tuan-tuan. Lepas tu unta pula dia ada kelas-kelas dia. Bukan sebarang unta je, tu perbincangan dalam fiqh lah pula. Dia ada kelas-kelas dia pula. Nama unta yang jenis apa, yang umur berapa. Lepas tu bila sebut umur agak, maknanya harga dia pun tak samalah dengan harga anak unta. Gitu. Fattiba'un bil ma'ruf, maka ikut tuntut dengan ambil dia. Bila dah apa? Bila dah dimaafkan, maka ikut tuntut dengan ambil diat tu. Bukan dibat dah. Diat. Dia tulisnya ke apa? Dia tulisnya ni. Titik 3. Titik. Ya. Diat situ. Maka ikut tuntut dengan ambil diat. Dengan ambil diat. Maka tuntut, ikut tu maknanya wajib ikut tuntut dengan ambil diat. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan menunai diat kepadanya, yakni kepada warisnya tu. Kepadanya, yakni kepada waris-warisnya, yang mengampun dengan kebaikan, dengan tiada lokek. Tu bahagian orang yang membunuh tu pula. Orang yang membunuh bila dah dimaafkan, maka bagi pihak si pembunuh, bila dah keluarga tu maaf pindah kepada dia, maka orang yang membunuh tu pula janganlah dia lokek. Maknanya janganlah kedekut dan tiada kurang. Janganlah berkira-kira pula. 100 ekor unta ni banyak, 50 je lah. Jangan berkira-kira gitu lah. Sebab dimaafkan tu satu benda besar dah yang diberi oleh keluarga yang membunuh ni. Keluarga apa? Keluarga yang dibunuh ni. Bukan apa? Bukan senang orang nak terima hilang ahli keluarga. Jadi orang yang membunuh tu kena terima apa yang diputuskan oleh waris si mati tadi. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah.
bermula yang demikian itu, yang demikian mana ni? Yang demikian selepas jatuh hukuman qisas, lepas tu bila dimaafkan pula oleh waris, maka dipindah daripada qisas kepada diat. Bermula yang demikian itu harus qisas. Tuan-tuan tengok tak serupa bawah dengan atas. Atas tadi di fardu, bawah harus qisas. Maknanya di fardu ni bila mana ahli keluarga mangsa tuntut, gitu. Maknanya atas pemerintah wajib laksana qisas bila mana ahli keluarga tuntut buat qisas. Tapi kalau ahli keluarga tak tuntut buat qisas, maknanya hukum qisas tadi tak jadi wajib jadi harus. Harus pindah daripada qisas. Maknanya dia tidak dia tidak strict. Maknanya asal bunuh je mesti qisas dak. Allah Taala bagi kelonggaran, boleh pindah daripada qisas, boleh pindah kepada maaf, boleh pindah kepada diat, boleh pindah kepada denda. Sebab tu dinamakan dzalika takhfifum min rabbikum warahmah. Bermula yang demikian itu harus qisas, dan maaf itu meringankan daripada Tuhan kamu dan rahmat dengan kamu. Sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya, yakni kedua qisas dan maaf tu. Seperti yang diputus atas Yahudi dengan qisas dan Nasara dengan diat apabila bunuh orang. Itu beza kita dengan kaum Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi bila dia bunuh orang zaman dia dulu, Allah Ta'ala tetap tak ada pilihan kecuali bunuh balas. Orang Nasara, Kristian zaman dia dulu bila bunuh orang maka tak ada qisas, bayar diat saja. Maknanya tak ada pilihan. Kalau katakanlah yang membunuh tu adalah ketua keluarga, kalau Yahudi katakanlah ketua keluarga, maknanya mangsa yang dibunuh ni dia tak boleh bagi maaf. Dia kena bunuh balas juga. Dah lah yang yang bininya dengan anak kecil lagi, yang suami ni lah yang tukang cari nafkah dan sebagainya, akan berat tu bagi keluarga yang macam tu. Bila mari Islam, Islam bagi kelonggaran. Boleh atas keluarga, nak bunuh balas pun boleh, nak maaf pindah kepada dia pun boleh juga. Pada zaman Nasrani, zaman orang Kristian, zaman dia tak ada bunuh balas. Ada dia saja. Pas kalau orang yang tak ada harta macam mana nak bayar? Maka Islam ni mari duduk tengah-tengah. Nak bunuh balas boleh, atas waris lah. Tak nak pindah, tak nak bunuh balas, nak maafkan pun boleh, nak pindah pada dia pun boleh juga, atas waris. Tu kelonggaran dipanggil takhfif daripada Allah Ta'ala. Supaya semayang kita lah asalnya 50 fardu. Pada malam Isra Mi'raj tu 50 fardu, tapi Allah Ta'ala kurangkan 5 dan 5 dan 5 dan 5, sehinggalah tinggal pada kita sekarang ni 5 waktu saja sehari semalam. Tu dipanggil takhfif dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Isyak dah. Tak sempat juga Sambung akan datang insya-Allah. Famani'tada ba'da dzalik. Bila dah semua setuju untuk pindah daripada qisas, pindah pada maaf, tiba-tiba i'tada pula. Ada yang buat kes tak puas hati. Dalam 5 orang tadi, 2 dah maafkan. 3 hak tak puas hati ni dibunuh pula. Contohnya gitu. Maka Allah Ta'ala jawab, famani'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Akan datang insya-Allah kita sambung. Wallahu a'lam wa ilmuhu la